Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Marilah sama-sama kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء للهدي ودلال الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan kepimpinan masjid JK Masjid Ara dan Mansara, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang bukan kali pertama dan bukanlah kali terakhir. Mudah-mudahan Allah beri peluang kepada kita untuk kita sama-sama mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita berada dalam halaqah ilmu atau majlis ilmu yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul seseorang itu dalam satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membacakan ayat-ayat Allah atau membacakan Al-Quran, isi kandungan Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka belajar dan mengajar, melainkan illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan diturunkan kepada mereka ketenangan, sakinah. Itu yang bila kuliah tidur tu, kan, tenang sangat. Duduk dalam masjid ni dengan angin dia, tadi dengan aircon dah tutup, sejuk sangat. Kalau aircon pasang tadi lagi liner dia, kan. Sebab alaihimus sakinah, turunnya ketenangan. Wa ghashiyatuhumur rahmah, dan dicurahkan rahmat ke atas mereka. Wa haffathumul malaikah, dan dikelilingi oleh para malaikat. Nampak macam tak ramai tapi penuh, penuh sebenarnya hakikatnya, dikelilingi oleh para malaikat. Jadi kita berpeluang. Ada orang malam-malam minggu macam ni mungkin dekat shopping mall, mungkin pergi tengok bola, kan? Mungkin masih lagi ada urusan, tambah pula cuti sekolah, bawa anak-anak ataupun buat keluarga pergi bercuti ke dan sebagainya lah. Kita yang tak ke mana ni duduk dalam masjid, sambil dengar kuliah, dan mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita dan menjadi bekalan kita untuk akhirat kelak, insya-Allah. Malam ini saya menggantikan Al-Fadil, guru saya Ustaz Syamsul. Beliau masih berada di Kedah, dan kebetulan hari ini daripada semalam lagi diminta. Semalam wallah alam tak tahu kuliah di mana, sebab semalam saya ada di Bangi. Saya cakap malam semalam tak dapat. Malam ni ditanya malam ni free tak? Malam ni insya-Allah minta ganti di Masjid Ar-Rada Masara. Ini pertama kali, tuan-tuan. Pertama kali saya sampai di sini, pertama kali saya solat dan terus berkuliah di sini. Sebelum ni tak pernah. Kita jarang main kawasan Damansara ni. Sebab saya duduk di
di Kuang. Ta'aruf sikit lah. Tadi Tuan Bilal pun dah sebut. Saya nama Amirul, Ustaz Amirul, Muhammad Amirul bin Kamaruddin, dan saya bertugas sebagai pegawai syariah ataupun penasihat syariah Korban Hizib Berhad. Tuan-tuan mungkin pernah dengar lah Hizib Korban kan. Bila musim korban tu iklan kat TV Abuan tu, saya lah tu sekali. Dan saya ada di Radio IKIM setiap hari Selasa 6 suku petang. Hari Selasa minggu kedua. Belum ni sebulan 2 kali. Ni sebulan sekali dah. Di hari Selasa minggu kedua 6 suku petang. Tuan-tuan kalau nak dengar di Radio IKIM, saya ada di sekali insya-Allah. Baik, yang saya pada tu di TV Hijrah dan sebagainya lah. Berdasarkan jemputan untuk program yang berkaitan kurban ataupun akikah ataupun program-program Ramadan yang kita anjurkan. Baik. Jadi malam ini cuba sedikit pengenalan yang saya berikan. Saya sekarang ni menetap di Kuang, Selangor. Tadi datang pun tahu mana jalan sampai Kampung Melayu Subang. Tak jauh pun. Tengok arah Damansara ni takut kena masuk highway ke apa kan. Baik. InsyaAllah pada malam ini satu hadis Nabi SAW yang kita akan kongsikan. Hadis yang umum, yang biasa kita dengar, yang masyhur. Dan mudah-mudahan hadis ini menjadi pembakar semangat, pendorong untuk kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Qulna liman? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Sadaqah Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, rawahu Muslim. Daripada Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi SAW telah bersabda, agama itu adalah nasihat. Lalu para sahabat bertanya, yakni kami bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Maka baginda Nabi SAW menjawab, untuk Allah, untuk kitab-kitabnya, untuk para rasulnya, dan para pemerintah muslimin, dan juga orang-orang awam di kalangan mereka. Hadis yang ringkas, yang pendek, dan ulama mengkategorikan hadis ini sebagai hadis jawami'ul kalam ataupun jawami'ul kalim. Hadis yang menghimpunkan banyak makna, banyak maksud. Hadis umum. Apa yang dimaksudkan dengan ad-dinun nasihat? Apa yang dimaksudkan dengan agama itu adalah nasihat? Dan bagaimanakah cara mempraktikkan agama ini? Dan apakah yang dimaksudkan nasihat, perkataan nasihat ataupun kalimah nasihat dalam hadis ini? Sebelum kita mensyarahkan tentang matan, pun suka saya membacakan, memperkenalkan biodata ataupun biografi perawi hadis. Di mana-mana pun bila saya mengajar hadis, dan saya suka baca sedikit supaya apa, kita kenal perawi hadis, kita kenal para sahabat, kita kenal orang yang mengambil hadis, mendengar secara langsung direct daripada Nabi SAW. Kenal orangnya. Orang sekarang ramai, kita sekarang ni ramai kenal artis-artis, kenal selebriti-selebriti, walhal mereka itu langsung tidak memberi apa-apa manfaat kepada kita. Tetapi jauh sekali untuk kita mengenali sahabat Nabi SAW, para tabi'in dan sebagainya, para ulama dan sebagainya. Abu Ruqayyah ataupun Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari ini seorang sahabat Nabi SAW yang masuk Islam pada tahun ke-9 Hijrah. Dia tak lama bersama dengan Nabi SAW. Nabi wafat pada tahun ke-11 Hijrah dan dia masuk Islam pada tahun 9 Hijrah. Lebih kurang 2 tahun ataupun 2 dia bersama dengan Nabi SAW. Tamim bin Aus Ad-Dari Nasrani. Kalau kita sebut Nasrani, Kristian lah Nasrani. Nasrani ni asal perkataan daripada Nazaret. Tuan-tuan kalau buka Google Map, Nazaret ni dalam wilayah Israel. Dalam wilayah Palestin. Kita sebut Israel tak sedap bunyinya. Dalam wilayah Palestin. Nazaret ni dalam wilayah Palestin. Tapi tuan-tuan kalau buka Google Map,
tengok Palestin, tuan-tuan cari Palestin, tuan-tuan tak jumpa tuan-tuan. Buka Google Map, buka peta dunia, tuan-tuan tak jumpa dah di manakah duduknya peta Palestin tu dalam dunia. Tak ada dah. Sebab negara Palestin telah pun dipadamkan dalam peta dunia, dalam Google Map, digantikan dengan Israel. Digantikan dengan Israel. Tuan-tuan cari Palestin memang tak jumpa dah. Kalau tuan-tuan type Gaza, jumpa lagi, kan? Tapi cari Palestin memang tak jumpa dah. Ditukar terus nama Israel. Itu sebut sedikit lah. Jadi dia berasal daripada agama Nasrani, kemudian dia masuk Islam dan dia belajar berjihad dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia wafat pada tahun 40 Hijrah. Dia wafat pada tahun 40 Hijrah. Kalau tak silap saya, zaman Sayyidina Umar dia wafat. Baik. Cuma nak dikisahkan sedikit, nak cerita sedikit keistimewaan Tamim bin Aus Ad-Dari ni. Tuan-tuan kalau buka Google, type Tamim Ad-Dari, tuan-tuan tengok apa gambar yang dikeluar. Mana-mana sahabat tidak diberikan kepada mana-mana manusia. Wallahu a'lam lah. Kisahnya bagaimana sebelum Tamim Ad-Dari ataupun Tamim bin Aus Ad-Dari ini masuk Islam, satu hari dia pernah belayar bersama dengan kawan dia lebih kurang 30 orang. Dia pernah belayar ke sebuah pulau. Pulaunya tak jauh tuan-tuan, tapi tidak dikisahkan ataupun tidak spesifikkan nama pulau ataupun nama tempat yang dia belayar tu. Mungkin dah lama sangat lepak dekat Madinah kan, lepak dekat Syam dan sebagainya. Tanah Syam, lepas tu dia keluar pergi belayar. Sebab Arab Saudi ni laut banyak, tak jauh. Laut Merah ada, laut apa lagi. Kalau tuan-tuan tengok peta dunia, Mekah, Madinah, Mekah pinggir Laut Merah. Jadi kemungkinan Tamim bin Aus Ad-Dari ini dia belayar ke Laut Merah. Dalam pelayaran bersama dengan 30 orang geng dia, kawan dia, Tamim Ad-Dari ni, mereka ni masing-masing Nasrani lagi, belum masuk Islam. Tiba-tiba mereka ini dipukul ombak. Di badai ombak, gelombang yang besar, lebih kurang sejam, hanyut berlawan dengan ombak sebagainya. Last sekali dia punya kapalnya terdampar ataupun hanyut di sebuah pulau. Sampai di sebuah pulau, dah penat lawan dengan ombak dan sebagainya. Jadi Tamim ni ajaklah kawan-kawan dia 30 ni, kita berehat. Ada pulau ni, tak tahu apa nama pulau Langkawi ke pulau apa, tak tahulah. Mari kita berehat sekejap. Penat lawan ombak. Dia pun turun daripada kapal bersama dengan 30 orang sahabatnya. Kenal ataupun orang-orang Arab ni dikenal singa macam mana. Sebab dulu Yasrib ni ataupun Madinah ini di hutan. Kenal singa macam mana, unta macam mana, mereka kenal gajah macam mana. Tapi yang keluar binatang itu bukan gajah, bukan singa, bukan haiwan yang mereka pernah lihat, tetapi haiwan yang pelik sekali keluar. Dan setengah ulama mengatakan kemungkinan haiwan itu adalah iblis. Dia keluar dan bercakap, kamu siapa, daripada mana? Sembang pula dengan Tamim. Kita kalau jumpa kucing bercakap dengan kita, kan, kalau miau tak apa lagi, kalau bercakap kita lari, start motor lari balik rumah kan. Atau lembu bercakap ke, kenapa balik awal ni, kan, hujan lah apa semua, nak pergi kedai lah. Tamim bersama dengan 30 orang kumpulan dia ni tak beranjak. Bahkan kalau kita tengok dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, disiap maki lagi. Celaka kamu, kau ni siapa? Terkejut kan. Tengah duk rehat-rehat kan, penat tadi lawan ombak semua kan. Tengah duk sandar-sandar kat tepi batu, tepi pulau tengah bersantai. Orang kata tengah berjemur lah. Buat apa? Buat tanning kan. Tengah duk berjemur tepi pantai tu, keluar pula binatang. Kan. Oh pucut, dia terkejut kan. Dalam hadis tu disebut, wailaka ma anta. Terkejut Tamim ni sampai dia termaki, terkeluarlah tu. Celaka kamu, siapa kamu ni? Terkejut orang. Keluar dia. Maka binatang tu jawab, akulah jassasa, ana al-jassasa. Akulah binatang al-jassasa. Tak pernah dengar nama ni. Kita pun tak dengar nama ni. Al-asad, singa. Namir, harimau, pernah dengar. Jamal, unta, pernah dengar. Al-fil, gajah, pernah dengar, pernah lihat. Tapi al-jassasah ni tak pernah jumpa. Tuan-tuan jangan ambil lah nama dia, tak bagi nama anak al-jassasah lah. Nama tak elok, jangan ambil.
Maka dia bertanya kami, dia pun bercerita, kami belayar daripada sebuah tempat, mancing ke apa kan, tiba-tiba dia pukul ombak apa semua. Last sekali kami terhanyut ataupun kami terdampar di pulau ini. Kemudian jumpalah kamu Jassasah ni. Lepas tu Jassasah ni tanya lagi, kamu ini datang bersama dengan 30 orang ni adalah kedatangan yang dinanti-nantikan oleh seorang pemuda. Jassasah ni bagi tahu, Tamim, wahai Tamim, kamu bersama dengan 30 orang geng kamu ni, kawan kamu ni adalah kedatangan yang dinanti-nantikan oleh seorang pemuda. Pemuda ini duduk di tengah pulau ini, duduk di tengah-tengah pulau ini, dan sekarang kamu pergilah berjumpa dengan pemuda ni. Jassasah ni bagi tahu, binatang ni bagi tahu, Tamim disebut Tamim masuk dalam pertengahan pulau ni, pergi cari seorang pemuda. Pemuda ini dah lama nak menanti kedatangan kamu ni. Terkejut Tamim. Dia pun tak apa, tinggalkan binatang tadi. Ini masuk tu. Akhirnya dia jumpa seorang lelaki, seorang pemuda. Saya sebut lelaki, pemuda. Berambut panjang, rambutnya panjang dan sangat kerinting. Rambutnya panjang dan sangat kerinting. Tetapi pemuda ini sedang diikat. Pemuda ini sedang diikat, sedang dibelenggu, dirantai. Dia duduk sandar di dinding, lututnya rapat, macam kita duduk berikat macam ni kan. Lututnya rapat pada dadanya dan tangannya berikat, kakinya berikat, dirantai. Maka Tamim pun bertanya, siapakah kamu? Pemuda ni tanya, kamu ni siapa, datang daripada mana? Dia pun cerita, kami ni pun belayar, cerita macam tadilah. Kami belayar daripada sekian sebenarnya, lepas tu kena pukul ombak dan sebagainya. Akhirnya kami terdampar, jumpa pula dengan Jassasah. Jassasah pula suruh kami masuk jumpa dengan tuan, encik, jumpa dengan saudara. Kan? Dia pun jumpa, lepas tu ditanya lagi. Oh, kalau macam tu, kamu mesti tahu tentang 4 perkara ini. Bagaimanakah keadaan, soalan pertama ni, soalan pertama yang lelaki tanya kepada Tamim, bagaimanakah keadaan Lake of Tiberias ataupun Tasik Tabariah? Bagaimanakah keadaan air Tiberias? Tuan-tuan kalau Google, tuan-tuan cari Lake of Tiberias ataupun Tiberias, atau nama dalam peta disebut Sea of Galilee. Sea of Galilee. Lelaki ini tanya pada Tamim, bagaimanakah keadaan air tasik tersebut? Airnya banyak. Ramai orang kampung ambil air daripada Tasik Tabariah ini, pun Sea of Galilee, untuk minum, untuk tanaman dan sebagainya. Maka jawab lelaki berambut panjang ini, pemuda ni tadi, yang tengah. Satu hari Tasik ataupun Sea of Galilee ini akan surut dan akan kering. Airnya akan surut dan akan kering. Satu. Okey. Yang laki ini tanya pada Tamim, bagaimanakah pula keadaan ladang Baisan? Tuan-tuan kalau cari dalam Google, sebut Bait She'an. Beitchann. Bait She'an. Sama juga Bait She'an ini di dalam wilayah Israel. Laki ini bertanya kepada Tamim, bagaimanakah keadaan ladang kurma ataupun kebun Baisan? Ladang Baisan. Maka Tamim menjawab, oh sekarang ini kebun semakin mengeluarkan produk, menghasilkan kurma yang baik dan sebagainya. Maka laki ini jawab balik, dia kata, kamu pasti satu hari nanti akan tiba satu masa ladang Baisan ini ataupun Bait She'an ini tidak lagi akan menghasilkan sebarang buah, ataupun dia akan jadi kering kontang. Habis, pokok-pokok semua tak ada dah. Dua. Yang ketiga, laki ini tanya lagi pada Tamim, wahai Tamim, bagaimanakah pula keadaan mata air Zohar, Spring of Zohar? Tapi kalau tuan-tuan cari tak jumpa.
Sebab setengah ulama mentafsirkan hadis ini dan menamakan Ain Zoghar ini ialah Syekhul Azhar, Dr. Ali Jumaah pernah membuat tersebut, dan rupa-rupanya tempat yang dikaji tu, tempat yang dicari tu rupanya berada di sempadan Palestin ataupun sempadan Israel, iaitu Laut Mati. Kalau mengikut kisahnya orang-orang dulu 100-200 tahun dulu, Laut Mati itu orang kampung panggil Ain Zoghar, mata air Zoghar. Rupanya mata air Zoghar itu adalah Laut Mati. Ini kajian ulama. Maka ditanya kepada Tamim, bagaimana keadaan Ain Zoghar? Tamim kata, oh dia masih lagi ada air dan sebagainya. Kemudian jawab balik lelaki tadi, dia kata satu hari nanti akan tiba, Ain Zoghar ini akan kering, surut habis, tidak akan ada air lagi. Ain Zoghar ini ataupun Laut Mati, Dead Sea. 3. Nombor 4, laki ini tanya kepada Tamim, wahai Tamim, adakah kamu ini datang daripada zaman yang mana zaman ini telah datangnya seorang Nabi yang tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis? Maka jawab Tamim, ya. Tempat kami di daerah kami dapat berita bahawa telah datangnya seorang Nabi yang mana Nabi ini tidak pandai menulis dan Nabi ini tidak pandai membaca. Maka ditanya lagi, adakah Nabi tersebut telah berhijrah? Ya. Nabi hijrah daripada Makkah ke Madinah. Tuan-tuan fahamlah kalau yang keempat ni Nabi Muhammad lah. Baik, laki ni tanya lagi, adakah Nabi ini memerangi bangsanya sendiri? Maksudnya adakah Nabi ini memerangi bangsa Arab? Jawab Tamim, ya. Nabi ini memerangi bangsa Arab dan dia menang. Setiap kali peperangan dia menang. Perang Badar Nabi menang, Perang Uhud Nabi menang. Walaupun setengah riwayat ataupun setengah ustaz-ustaz bila cerita tentang Perang Uhud, dia mengatakan Nabi dan sahabat kalah. Sebenarnya Nabi tak pernah kalah. Cuma cara penceritaan, cara kita memahami sejarah peperangan Uhud tu mungkin berlainan, yang menyebabkan kita beranggapan bahawa Perang Uhud itu Nabi kalah. Nabi tak kalah. Jadi balik pada cerita tadi, Tamim jawab, ya. Nabi ini telah pun diutuskan. Nabi ini seorang yang tidak pandai membaca. Nabi ini buta, tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Tuan-tuan, apa maksud hadis ini? Saya ambil sikit. Kalaulah Nabi Muhammad, kalaulah Rasulullah seorang yang pandai menulis dan pandai membaca, sudah pasti menanglah orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, mengatakan ataupun menuduh Nabi ini sebagai seorang penyair. Ke dalam Yasin kita baca, wa ma 'allamnahu syi'ra, dan tidaklah kami mengajarkan syair kepada kamu. Nabi tak mengajarkan syair. Nabi ajarkan Al-Quran. Nabi bukan penyair. Sebab Nabi sendiri tak pandai menulis. Nabi sendiri tidak pandai membaca. Nabi ini, Nabi disebut Nabi sebagai Nabi yang buta. Tapi bukan buta mata, buta huruf. Tak salah kalau kita sebut macam tu, sebab tengok dalam salawat kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummiyi. Ini keistimewaan Nabi. Keistimewaan Nabi, Nabi ini tidak mengenal huruf untuk nak menulis. Nabi pun belajar Al-Quran secara talaki dengan malaikat Jibril. Kan turun ayat apa? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi bertemu lutut dengan Jibril, bertalaki dengan Jibril, mulut ke mulut, lafaz dengan lafaz. Bukan Nabi menulis. Nabi dia ada tukang tulis dia, kalangan para sahabat. Baik, itu cerita Nabi lah. Jadi pemuda ini tadi ditanya pada Tamim, Nabi itu telah diutuskan, kemudian Nabi ini telah memerangi bangsa Arab, dan Nabi ini perang dalam semua peperangan. Lepas tu last kali dijawab pada Tamim, wahai Tamim, beruntungnya manusia yang hidup zaman kamu ini, beruntungnya mereka jika sekiranya mereka ini berjumpa dengan iman pada Nabi ini. Dia kata, Tamim, wahai Tamim, beruntunglah kamu hidup pada zaman Nabi ini
Dan jika kamu jumpa dengan Nabi itu, kamu berimanlah dengan Nabi itu, kamu akan beruntung. Maka dia pun balik. Sebelum dia balik, ditanya, last kali ditanya, siapakah kamu wahai pemuda, wahai saudara, wahai pemuda, dalam keadaan kamu diikat, dibelenggu, dalam keadaan kamu tidak nampak usut masa tak terurus ni, siapakah kamu? Maka jawab pemuda ini, jangan khawatir, suatu hari nanti, bila mana 4 perkara yang aku sebutkan tadi, pertama, tasik Tabariyah. Satu hari tasik Tabariyah akan kering. Bila mana tasik Tabariyah akan kering, ladang baisan sudah tidak membuahkan lagi hasil, ain zoghar ataupun mata ain zoghar ini tidak lagi mengeluarkan air, maka ketika itulah aku akan dibebaskan oleh Allah dan aku akan menyesatkan manusia. Dan ketahuilah bahawasanya Dajjal, aku adalah Dajjal. Rupa-rupa. Kemudian dibalik baru dijumpa dengan Rasulullah, diceritakan kisah ini. Jadi Rasulullah masih hidup. Dajjal sudah pun hidup. Kalau tuan-tuan tengok dekat internet yang viral, ada bayi mata satu baru lahir apa semua ni, itu bukan Dajjal. Itu tak tahu orang edit ke, orang buat apa, wallahu alam. Dajjal dah hidup dah dewasa dah. Zaman Nabi. Dajjal ini ciri-cirinya, dia berambut panjang, seorang lelaki pemuda, rambut panjang dan kerinting yang amat sangat, dan dia mempunyai 2 mata tetapi buta di sebelah kanan. Dalam Google, dalam internet, tengok bila type Dajjal dia, tengok mata satu kat tengah-tengah ni, itu bukan Dajjal, mengarut. Dajjal ini Nabi sebut dalam hadis di 2 mata tapi buta sebelah kanan. Bila 4 perkara ini telah berlaku, maka dia akan keluar, dilepaskan, dibebaskan oleh Allah, dan dia akan keluar, dia akan menyesatkan manusia. Ini Dajjal yang besar, Dajjal yang utama lah. Sebelum Dajjal utama keluar, dalam hadis lain, Nabi sebut ada 30 Dajjal dulu keluar. Ada 30 Dajjal. Dan 30 Dajjal ini, ciri-cirinya dia akan mengaku Nabi. Antaranya yang ulama sebut, di kalangan 30 orang Dajjal kecil ini, antaranya Musailamatul Kazzab. Selepas Nabi wafat, dia pun bangkit, ada pengikut, dia mengaku Nabi. Kemudian benda ini berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar, dan Abu Bakar perangi Musailamah satu demi satu. Orang mengaku Nabi. Ada orang mengaku Dajjal tak zaman sekarang? Tak ada kan? Yang mengaku Nabi ada, yang mengaku Imam Mahdi ada. Tapi malam ni tak ceritalah bab tu. Tak ceritalah detail. Saya tak cerita detail pasal Dajjal. Saya takkan cerita detail pasal Imam Mahdi sebagainya. Cuma kita ambil kisah perawi hadis ni. Tamim ini salah seorangnya. Dengan 30 orang, bersama dengan 30 orang Nasrani tadi tu, kawan-kawan itu, antara mereka yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, antara sahabat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berjumpa dengan Dajjal di pulau ini. Tuan-tuan, Dajjal dah keluar ke belum? Belum lagi. Tapi 4 perkara yang dia sebut ni dah hampir berlaku. Dah berlaku dah. Nabi pun dah telah wafat. Nabi pun telah diutuskan dan Nabi telah wafat. Tolak 1, tinggal 3 lagi. Ladang baisan sekarang ni, tuan-tuan tengok, ladang baisan dah tak ada ladang dah. Tak tahu dah jadi apa, dah jadi padang dah, dah tak ada ladang dah. Bukan kata kurma, pokok pun tak ada dah. Ladang baisan ataupun Bait Sya'in. Satu, Tasik Tabari ataupun Sea of Galilee. Semakin hari semakin surut. Tuan-tuan tengok, dia ada dokumentari Sea of Galilee. Saintis kaji, semakin lama semakin surut, air semakin berkurangan. Air tu kering je, Dajjal keluar. Ni kata hadis, dalam hadis Nabi SAW riwayat Muslim. Betul juga dengan ain zuhur, laut mati. Tuan-tuan tahu sendiri kan sejarah laut mati, tempat Allah malaikat terbalikkan kaum Nabi Lut. Baik. Balik pada hadis tadi, hadis yang kita baca pada malam ini, riwayat pada Tamim, riwayat Abu Ruqayyah bin Aus Ad-Dari, Tamim bin Aus Ad-Dari ini, dia mengatakan bahawa Nabi SAW telah bernasihat. Agama ini adalah nasihat.
nasihat yang dimaksudkan dalam agama ini adalah penyucian, kemurnian. Sebab tu dalam kadang-kadang ustaz disebut dalam mukaddimah disebut adal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah. Nabi ini menasihati ummah, mensucikan umat. Nasihat-nasihat ini benda yang nak memperbetulkan sesuatu, nak mensucikan sesuatu. Kalau dalam hadis, syarah hadis disebut nasahal asal, disucikan ataupun disaring madu itu daripada sepahnya, daripada sarangnya. Nasaha, nasaha, disucikan. Jadi nasihat-nasihat ini benda yang nak disucikan. Untuk apa sahabat tanya? Kunna liman. Ad-din nasihat kunna liman. Untuk siapa? Untuk siapa wahai Rasulullah nasihat ini? Maka jawab Nabi SAW, lillah, untuk Allah. Nasihat itu nak suci balik kita ni, nak ajak manusia ini kembali balik kepada Allah. Nabi ajarkan kepada dalam hadis ini, nak ajak balik manusia ini kembalilah balik taat kepada Allah. Wali kitabihi, 2. Kembalilah balik taat kepada ajaran Al-Quran. Wali rasulihi, ajak manusia, sucikan manusia ini daripada sebarang kemungkaran. Ajak balik ikut sunnah Nabi, ikut sunnah Nabi SAW. Kita banyak jauh dari, kadang-kadang cerita bab sunnah pun banyak kan. Cerita bab, tak payah cerita tentang sunnah-sunnah yang besar lah. Benda-benda yang kecil pun banyak kadang-kadang kita lupa untuk kita amalkan. Wali a'immatil muslimin, dan nasihat itu juga untuk para pemimpin di kalangan muslimin. Wa ammatihim, dan juga di kalangan rakyatnya yang ada di sekeliling, ataupun di kalangan orang-orang awam yang berada di sekelilingnya. Baik. Lillah tadi disebut ajak manusia balik kembali kepada Allah, kembali balik bertuhankan Allah, supaya manusia ini kenal Allah. Benda ni nampak macam benda basic, benda biasa yang kita sebut, kita selalu dengar. Tapi sekarang kalau kita tahu manusia sekarang semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang moden, dengan cara yang kita tak pernah sangka berlaku. Manusia kembali balik bertuhankan wang. Manusia kembali balik bertuhankan harta. Manusia telah bertuhankan jawatan, kejayaan dia, kehidupan dia, mengenepikan Allah SWT, menafikan bahawasanya kejayaan hidup dia ini adalah takdir ketentuan daripada Allah SWT. Dia sangka dia jadi hebat, dia berjaya dalam kerjaya dia, dia hebat menjadi seorang doktor dan sebagainya, seorang profesor ataupun seorang yang berkerjaya profesional, bukan kerana Allah, bukan kerana siapa-siapa, tetapi atas usaha dia, atas kepintaran dia, atas kepakaran dia. Itu nak betulkan balik. Sebab tu agama ini nasihat, nak menasihati balik kepada kita bahawasanya manusia ini tidak ada apa-apa. Datang kat dunia ni tak ada apa-apa. Selai kain, selai benang pun kita datang, tak bawa apa-apa pun. Allah yang takdirkan kita, menentukan kita, beri kita rezeki, membesarkan kita, beri kita ilmu dan sebagainya. Sehinggalah kita jadi bijak pandai, kita dapat bekerja dan sebagainya, sehinggalah kita menjadi orang yang hebat. Semuanya datang balik kepada Allah. Jadi agama ini nak nasihatkan kita balik, yang ada, apa yang kita miliki, apa yang ada pada dalam kehidupan kita yang kecapi, semuanya datang balik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksudnya. Ad-dinun nasihat wal kitabih. Yang kedua, agama ini nasihat untuk ajak manusia balik-balik kepada ajaran Al-Quran. Balik-balik kepada ajaran Al-Quran. Sebab tu kita tengok Nabi sebut dalam hadis, rubbaha minal Quran wal Quran yal'anu. Ramai di kalangan umatku yang membaca Al-Quran, yang menjadi ahlul Quran, wal Quranu yal'anu, tetapi Quran melaknatinya. Sebab apa? Tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Baca dah betul lah, tajwid baik, tajwidnya A, first class punya tajwid, belum masuk taranum lagu dia lagi.
Kan? Lagu dia macam-macam lagu lah. Macam-macam taranum dia boleh bawa. Jia harkahnya, sabarnya, nahwannya, hijaznya. Macam-macam lagu. Tetapi pengamalannya tidak ada. Mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu, sehinggalah Nabi kata, Rabbahamil Quran wal Quran yan'anu. Al-Quran ini bukan dibaca, tetapi Al-Quran ini untuk diamalkan, untuk dipraktikkan dalam kehidupan kita. Sebab dalam Al-Quran bukan hanya cerita solat, bukan hanya cerita puasa, bukan hanya cerita macam mana nak bayar zakat. Al-Quran cerita bagaimana nak menjadi manusia yang hidup, berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Kemudian wali rasulihi, dan juga agama ini menasihati kita, kembalilah balik kepada ajaran sunnah. Kembalilah balik kepada ajaran Nabi SAW. Balik pada hadis Nabi, balik pada sunnah Nabi. Jauh dah kita ketinggal. Banyak benda dah kita. Kadang-kadang ada juga, bukan sekarang, lama dah dulu, orang yang menafikan hadis Nabi SAW. Geng-geng golongan anti hadis ni. Tuan-tuan pernah jumpa tak geng-geng golongan anti hadis ni? Hadis kan macam-macam. Ada hadis sahih, hadis hasan, hadis maudhu', hadis da'if jiddan. Yang paling hadis reka-reka, hadis yang palsu, hadis palsu. Pening hadis ni, betul tak betul, siapa perawi, susah sangat nak kategorikan hadis ni, maka tinggalkan hadis, tak apa, ambil Quran cukup dah. Cukuplah kita beriman dengan Al-Quran. Kita sangka dia betul, rupanya salah juga. Dalam Al-Quran tulis wa aqimus salah, dirikanlah salat. Tapi bagaimana? Dalam Al-Quran dia tak sebut bagaimana cara mendirikan salat maghrib, berapa rakaat salat isyak, masuk waktu pukul berapa salat subuh dan sebagainya. Dalam Al-Quran tidak diperincikan. Maka bila mana datangnya hadis Nabi SAW, Nabi ajarkan kepada kita bagaimana cara untuk menunaikan salat, bagaimana cara untuk membayar zakat, bagaimana cara untuk mempraktikkan ataupun untuk menunaikan haji dan sebagainya. Hadis ini menerangkan ayat Al-Quran. Hadis ini memperjelaskan lagi ayat-ayat Al-Quran. Sebab tu tak boleh tinggal hadis ini. Kalau dikata dia beriman dengan Al-Quran sahaja, tidak beriman dengan hadis, tidak beriman dengan Rasul, ini kita sangkakan benda itu betul. Quran memang tidak boleh diseleweng. Quran memang tidak ada ragu-ragu, la raiba fi. Tetapi bila tolak hadis dan sebagainya. Wali a'immatil muslimin, dan yang seterusnya, nasihat agama ini ditujukan kepada pemimpin-pemimpin muslimin di kalangan orang-orang Islam. Allah sebut dalam Al-Quran, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kamu, wahai pemimpin-pemimpin muslimin, an tu'addul amanah, kamu bertindak adillah dengan amanah. Kita berhenti azan insya-Allah. أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله آل محمد عباس بن صلاة القارة هذه السينما صلى الله عليه إنك لا تغلب Allah Subhanahu wa taala innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Sesungguhnya Allah perintahkan kepada kamu ya'murukum an tu'addul amanat, berlaku adillah kepada amanah yang telah diamanahkan kepada kamu, tanggungjawab telah diamanahkan kepada kamu. Wa idza hakamtum bainan nas, dan apabila kamu menjatuhkan hukuman ke atas manusia, antahkumu bil adl, dan hendaklah hukuman tersebut dihukum dengan secara adil. Ini nasihat agama yang disebutkan dalam hadis ini, wali a'immatil muslimin, untuk para pemimpin muslimin. Sebab nasihat ini adalah tanggungjawab semua orang. Nabi dah sebut dalam hadis, agama ini nasihat, bentuk nasihat. Kita yang belajar agama, yang faham hadis, yang malam ini datang kuliah dengar hadis ini, ada tanggungjawab untuk menasihati saudara kita, teman kita, keluarga kita. Bukan kita je nak datang kuliah. Sekali-sekala hujung-hujung minggu macam ni, bawalah keluarga datang sama-sama duduk kuliah. Kalau malam-malam lain mungkin kita sibuk, mungkin kita balik kerja lewat, mungkin tak sempat. Bila lagi ada kesempatan, hujung minggu macam ni, datang bawa keluarga. Kita mungkin kadang-kadang tak mampu nak memberi nasihat kepada orang, berat, tak pandai, takut-takut bagi nasihat, takut-takut sindir pula, takut-takut salah intonasi, orang ingat kita marah, kita maki dan sebagainya. Tak pandai bagi nasihat, tak pandai nak ceramah dan sebagainya, bawa datang masjid, duduk kuliah. Biar ustaz-ustaz, biar penceramah-penceramah tolong bagi nasihat. Bagaimana kita nak beramal dengan Al-Quran, bagaimana kita nak beramal dengan sunnah Nabi SAW. Bawa keluarga, tuan-tuan.
Kita nak jadi ustaz kan senang nak ngajar keluarga kan. Ustaz-ustaz kadang-kadang bawa juga. Ammatihim, dan juga di kalangan orang-orang awam, kita ni lah. Oleh kalim, hadis ini umum, menghimpunkan semua kalam-kalam. Untuk rakyat ada, untuk pemimpin ada. Semua diajak kembali balik kepada Allah, kembali balik kepada Al-Quran, kembali balik kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tuan-tuan, sedarlah tuan-tuan, kita sekarang berada dalam akhir zaman. Sedarlah tuan-tuan, sekarang ini kita sudah berada di akhir zaman. Bahkan tanda-tanda akhir zaman itu telah banyaknya berlaku. Antara yang Nabi sebut tentang tanda akhir zaman itu ialah kebangkitan aku, kata Nabi. Kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebangkitan Nabi itu sendiri sebagai tanda akhir zaman. Dan kewafatan itu adalah, kewafatan Nabi itu adalah tanda juga akhir zaman. Kemudian munculnya nabi-nabi palsu, tanda akhir zaman lagi. Dia kemuncak last kali baru Dajjal keluar, yang kita cerita awal tadi tu. Sekarang Dajjal yang besar tu belum keluar lagi. Tuan-tuan, Dajjal ni bukan monster, bukan raksasa. Dajjal ni macam kita, manusia biasa je. Tapi bila dia keluar, dan ketika itu orang Islam ada lagi masih hidup. Orang Islam, orang beriman ketika itu ada lagi masih hidup. Pertama Dajjal keluar, 70,000 orang telah berjaya disesatkan. Setengah ulama mengatakan 70,000 itu ialah di kalangan para alim ulama. Kalaulah 70,000 benar, 70,000 para alim ulama disesatkan oleh Dajjal pada hari pertama dia muncul. Bayangkan kita ni yang cap ayam ni. Ustaz-ustaz macam saya yang cap ayam ni macam mana? Kita ni yang kadang-kadang solat kejap awal waktu, kejap akhir waktu. Kadang-kadang pergi masjid, kadang-kadang tak pergi masjid. Kadang-kadang baca Quran, kadang-kadang malas baca Al-Quran. Bila kita berjumpa dengan Dajjal, agak-agak macam mana keadaan iman kita? Tak apa Ustaz, tadi kan dah dengar ceramah. Dajjal kan mata satu. Dajjal kan rambut dia panjang, kerinting macam ni. Kan dah kena Dajjal. Tuan-tuan, sekarang dah ada filem tau. Tajuk filem tu Mesiah. Dia sendiri ikut drama ke filem tak tahulah. Dia tak ada kat Astro. Dia ada kat Netflix ke iFlix macam tu lah. Dia tuan-tuan kena ni. Tajuk dia Mesiah. Masih Dajjal ni, Dajjal Al-Masih. Cerita pasal Dajjal. Barat buat, orang putih buat cerita tu. Tuan-tuan nak tengok, tengoklah, tapi jangan terikut. Lebih baik tak payah tengok lah. Tengok Ejen Ali lagi baik. Dajjal ataupun Al-Masih ini, Mesiah ini telah pun difilmkan. Watak dia sama macam dalam hadis ni. Rambut panjang, tapi ni muka handsome lah. Yang dalam filem tu muka dia handsome. Rambut panjang. Tapi dia kata apa? Dia datang, I'm coming to deliver the message. Aku datang membawa risalah, membawa utusan. Habislah tuan-tuan kalau tuan-tuan jumpa dia. Ni Dajjal ni. Dajjal kecil dah keluar dah. Yang saya sebutkan tadi 30 Dajjal kecil dah keluar dah. Ini hadis Nabi. Dajjal kecil dah keluar dah. Tunggu masa nak keluar Dajjal besar. Tanda-tanda yang disebutkan tadi, yang diceritakan kepada Tamim Ad-Dari ini telah pun berlaku. Dan hampir berlaku, yang lainnya hampir berlaku. Laut mati semakin surut, semakin kering. Tasik Tabariyah semakin surut, semakin kering. Tuan-tuan boleh tengok dalam dokumentari dia, ada dokumentari. Nabi pun telah diutuskan dan telah wafat. Kita pun dengan Nabi dah jauh dah. 1400 tahun lebih dah kita dengan Nabi. Mana kata kita ni dah hujung nyawa dah. Tak lain tak bukan Islam mengajak kita kembalilah balik kepada Allah. Cara bagaimana nak selamat daripada fitnah Dajjal, kembali balik kepada Allah. Kukuhkan iman, kukuhkan akidah kita balik. Jaga amal kita, jaga iman kita. Mudah-mudahan bila mana kalaulah kita ni ditakdirkan berjumpa satu hari nanti dengan Dajjal. Dajjal ni dia keluar tak lama tuan-tuan, 40 hari je. Dia keluar 40 hari je. Tapi dia boleh menyesatkan semua orang. Kalau hari pertama 70,000, bayangkan kalau 40 hari tu. Kan? Baik, kita bukan nak cerita detail sangat pasal Dajjal kan. Tapi ni hadis ni. Ad-dinun nasihat, agama ini nasihat.
memberi nasihat kepada kita, memberi tunjuk ajar kepada kita bahawa nak selamat hidup dunia dan akhirat, inilah jalannya. Nak selamat hidup dunia dan akhirat, ini saja jalannya. Taraktu fiikum amrain, kata Nabi. Lan tadillu abadan in tamassaktum Allah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Nabi kata, lan tadillu abada in tamassaktum bihima. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya jika sekiranya kamu berpegang teguh kepada dua perkara ini. Apa dia? Kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada cara lain dah. Jangan ikut cara barat, jangan ikut cara-cara yang pelik-pelik dah. Nak modern, nak hipster, nak orang kata nak lebih glamour, nak lebih berstyle, nak stylish, nak stylo, maka tinggalkan sunnah, tinggalkan hadis Nabi, tinggalkan Al-Quran, tinggalkan Islam. Lama tinggal, agak-agak ada harapan tak kita ni menjadi pengikut Dajjal? Kan? Ada harapan tak kita? Kalau kata 70,000 ulama pun boleh sesat, apatah lagi kita ni yang jenis iman, kalau kata iman macam ayam macam kita ni, macam saya ni lah, belum terjamin lagi. Jadi mudah-mudahan kita hidupkan balik, kembali balik kepada Islam, kembali balik kepada ajaran Al-Quran, kembali balik kepada sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan kita terselamat daripada segala malapetaka, segala fitnah dan ujian, dan juga fitnah Dajjal. Akhir sekali Nabi SAW ajarkan kepada kita, iza faragha ahadukum min tasyahhud akhir falyasta'iz billah min arba'. Apabila kamu telah selesai membaca tasyahud akhir dalam innaka hamidum majid fil alamin innaka hamidum majid, jangan beri salam dulu, mintalah pada 4 perkara ni. Falyasta'iz billah min arba'. Nabi kata minta perlindungan 4 perkara. Apa dia? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, 1. Wa a'udzubika min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 4 perkara ini Nabi kata sebelum bagi salam, selepas tasyahud akhir, baca doa ini, minta perlindungan 4 perkara ini. Yang pertama, ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah aku daripada, ataupun aku berlindung daripada kamu daripada azab api neraka, min azab jahannam. Yang kedua, min azabil qabr, daripada azab siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Dan wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan daripada keburukan, kejahatan dan fitnah al-masihid dajjal, Mesiah yang filem tadi yang saya sebut tu. Daripada kejahatan dan fitnah al-masihid dajjal. Doa ni bukan baru tuan-tuan. Pada awal Nabi dah doa minta perlindungan daripada fitnah dajjal. Walaupun mereka tak jumpa, para nabi tak jumpa dengan dajjal, kita ni wallahu alam di zaman kita ni, doa lah tuan-tuan, mudah-mudahan tuan-tuan mati awal tak sempat jumpa dajjal. Biar tuan-tuan mati dulu baru dajjal keluar. Takut-takut iman kita tak kuat jumpa dengan dajjal. Tapi Nabi ajarkan kepada kita supaya apa? Kita terselamat daripada fitnah dajjal. Dan jangan lupa baca ataupun amalkan. Nabi kata apa? Barang siapa yang menghafaz surah Al-Kahfi, ataupun yang man hafaza asyara ayat min awal surah Al-Kahfi usima minad dajjal. Barang siapa yang menghafaz dan mengamalkan 10 ayat awal surah Al-Kahfi, maka dia akan terselamat daripada fitnah dajjal. Fitnah dajjal yang kita paling takut. Tetapi fitnah yang berlaku zaman kita sekarang ini, fitnah al-mahya wal mamat, fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Macam-macam fitnah zaman akhir zaman ni macam-macam berlaku. Yang moden-moden, fitnah yang moden-moden dah. Isu kalau ada rumah tangga orang bercerai ke, orang kahwin ke, orang apa ke, benda tu cepat je berlaku. Cepat je sebar, cepat viral. Zaman media sosial ni kan. Tengok ustaz ni bercerai, ustaz ni rumah tangga dia bergolak dan sebagainya. Viral cepat sekali.
Terus. Semua orang boleh tahu. Kan? Ini yang kita takut. Fitnah kehidupan dan fitnah kematian dan juga fitnah ataupun kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Tuan-tuan, sama-sama kita amalkan doa ini dan sama-sama juga dalam surah 10 ayat surah Al-Kahfi tadi, daripada alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al sampailah rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. 10 ayat awal surah Al-Kahfi. Dalam hadis yang lain termasuk juga 10 ayat akhir. Dan ulama kata kalau baca 10 ayat awal dia punya benteng di sebelah aja. Tak berapa nak kukuh. Baca 10 awal, baca 10 akhir surah Al-Kahfi, benteng jadi mantap, kuat, kita jauh daripada fitnah Dajjal. Wal'iyazubillah. Takut kan? Takut pada akhir zaman ini. Macam-macam dah. Macam-macam. Tak payah cerita lah tuan-tuan. Kalau cerita panjang lagi. Tuan-tuan sendiri boleh lihat apa yang berlaku zaman kita ini. Tak payah tunggu Dajjal keluar lah. Tak payah tunggu datangnya fitnah Dajjal ni. Fitnah mahya wal mamat. Fitnah kita sekarang yang berada sekeliling kita ni cukup mengerikan. Cukup takut. Cukup mengerikan. Kalau cerita panjang ni banyak kisah zaman Nabi bagaimana fitnah ini Nabi kata bawa ke bawah, makin hari makin zaman makin hebat fitnahnya. Kalau dulu zaman Arab jahiliah bunuh anak hidup-hidup, minum arak daripada tengkorak manusia. Tak rare tuan-tuan. Zaman jahiliah tu biasa, zaman sekarang lagi teruk ada. Tuan-tuan tengok sendiri kat paper dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah jaga kita, pelihara kita daripada sebarang fitnah kehidupan, fitnah kematian dan juga fitnah Dajjal, fitnah akhir zaman, dan selamatkan iman kita dan pelihara seluruh ahli keluarga kita juga daripada segala malapetaka dan fitnah kehidupan dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan sudi menjemput saya ke Masjid Ara dan Mansara ni. InsyaAllah tuan-tuan, kalau ada rezeki kita akan jumpa lagi. Mungkin kita boleh kongsi pada masa akan datang cerita-cerita yang lain pula insyaAllah. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan, puan-puan muslim-muslimat. Kita sudahi tasbih majlis kita dengan tasbih kafarah dan salatul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati. A'udzu billahi samil alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman katsira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum